Orang ramai dinasihatkan sentiasa berwaspada dan tidak mudah terpedaya dengan taktik licik penipuan jenayah cyber dalam talian yang semakin membimbangkan kebelakangan ini. Naib Pengerusi Kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF Datuk Sri Ayub Yaakob berkata berdasarkan statistik daripada pihak polis menunjukkan penipuan jenayah cyber melibatkan kerugian lebih RM1 bilion setiap tahun. Menurut Ayub, pelbagai kaedah yang digunakan penjenayah cyber untuk mendapatkan mangsa antaranya adalah melalui skim cabutan bertuah, pelaburan, kemudahan pinjaman dan tawaran pekerjaan dengan upah lumayan. Majoriti daripada Malaysia ni pengguna paling ramai dalam dunia lah yang menggunakan perkhidmatan dalam talian ini. Jadi kita mudah jadi terperangkap daripada ini dan sebenarnya nyatakan dan selalu kita kempenkan supaya jangan kita terjebak kepada benda. Dengan perkara pertama yang betul lah kita buat ialah jangan layan apa-apa panggilan melalui handline yang meminta data-data peribadi kita dan melambat tentang akaun kita dan juga pujukan rayuan-rayuan dan juga ajakan-ajakan untuk kita terlibat dalam pelaburan atau perkara melalui talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syakirin bin Awang akan membentangkan pengenalan mengenai jenayah penipuan cyber atau boleh dikenali sebagai penipuan jenayah cyber. Penipuan jenayah cyber melibatkan penggunaan peralatan komputer dan rangkaian internet sebagai medium untuk melakukan aktiviti jenayah. Jenis penipuan cyber yang perlu diberi perhatian termasuklah penipuan dalam talian melalui WhatsApp, penipuan pertukaran SIM, penipuan telefon, pancingan data, smishing dan phishing. Cyber scan sering dilakukan melalui email, laman web, bilik sembang dan media sosial untuk menghubungi mangsa. Jenayah cyber terdiri daripada unsur-unsur penipuan, kerosakan atau pengubahsuaian program atau data komputer, kecurian maklumat, penggolaman dan lain-lain adalah perlu untuk meningkatkan undang-undang dan peraturan serta kesedaran awam dalam menangani pelbagai jenis penipuan cyber untuk memberi perlindungan yang lebih baik daripada mangsa. Salah satu usaha untuk mengelakkan penipuan dalam talian adalah untuk memperkayakan diri kita dengan maklumat supaya kita dapat mengelakkan penipuan ini. Seterusnya, pernyataan masalah. Bagaimana untuk mengenal pasti dan mencegah cyber fraud ataupun cyber scam yang semakin canggih dan kompleks? Jenis-jenis penipuan cyber yang perlu diwaspadai meliputi penipuan online melalui WhatsApp, pertukaran SIM, penipuan melalui telefon, smishing dan juga phishing. Yang kedua adalah apakah jenis penipuan cyber yang paling biasa, bagaimana ia boleh dielakkan. Penting untuk selalu memperkaya diri dengan informasi untuk dapat mengidentifikasikan dan mencegah penipuan cyber yang semakin canggih dan kompleks. Yang ketiga, bagaimana untuk undang-undang dan peraturan sedia ada boleh diperbaiki untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada mangsa cyber fraud ataupun cyber scam. Perlu ditingkatkan hukum atau peraturan dan regulasi yang ada untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban penipuan cyber serta meningkatkan kesedaran masyarakat dalam menghadapi pelbagai jenis penipuan cyber. Assalamualaikum, saya Abdul Rafi. Saya akan membincangkan tentang tajuk 30 faktor-faktor permasalahan. Poin pertama, teknologi dan internet. Kemajuan teknologi dan internet memudahkan skamer untuk mencipta skim penipuan yang kompleks dan sukar untuk dipesan oleh mana-mana pihak. Manakala poin yang kedua pula ialah kurangnya pendidikan cyber security. Kebanyakan orang mungkin tidak tahu cara melindungi peranti atau diri mereka daripada penipuan skamer yang boleh meningkatkan risiko menjadi mangsa. Poin yang ketiga pula ialah perubahan identiti skamer, sama ada melalui penciptaan profil palsu maupun penggunaan alamat IP tanpa nama atau
kaedah lain, skamer sering dapat menukar identiti mereka dengan cepat, menjadikannya sukar untuk memesan perdagangan mereka. Kita beralih kepada tajuk yang seterusnya, iaitu 40, kesan-kesan permasalahan. Kesan permasalahan yang pertama ialah kerugian kewangan. Jenayah skamer boleh menyebabkan kerugian kewangan yang besar yang mungkin termasuk kehilangan wang, harta benda atau identiti peribadi. Kesan yang kedua pula ialah kemerosotan reputasi. Perniagaan atau organisasi yang terjejas oleh penipuan boleh mengalami reputasi yang teruk yang boleh menjejaskan hubungan pelanggan dan rakan kongsi. Poin yang ketiga pula ialah ketidakpercayaan masyarakat. Masalah skamer boleh menjejaskan kepercayaan orang ramai terhadap urus niaga dalam talian, institusi kewangan dan juga sesama pengguna internet. Teknik seperti alamat IP tanpa nama menukarkan untuk mencari pergerakan mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Awanis Fatini binti Fauzi. Pembentangan seterusnya adalah mengenai penyelesaian terhadap tajuk penipuan jenayah cyber atau dipanggil sebagai scammer. Seterusnya, badan NGO yang bertindak untuk menyelia dan menyelesaikan masalah penipuan jenayah cyber ini ialah Persatuan Pengguna Cyber Malaysia atau Malaysia Cyber Consumer Association. MCCA ialah pertubuhan bukan kerajaan NGO yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM yang ditetapkan di bawah Seksyen 2 Akta Pertubuhan 1966. Ia ditubuhkan pada 8 Oktober 2018 atas inisiatif sekumpulan aktivis yang mahukan perubahan dalam lanskap dunia cyber. Ianya bertujuan memperkasa dan melindungi hak pengguna Malaysia dalam dunia digital. Misi utama MCCA adalah untuk mendidik, mempertahankan dan menyokong mendidik pengguna cyber tentang hak, tanggungjawab dan cara menggunakan teknologi dengan bijak dan selamat. Hal ini adalah penting untuk membantu komuniti cyber memahami dan menggunakan prinsip keselamatan dalam kehidupan cyber mereka. Seterusnya, mempertahankan hak dan kepentingan pengguna cyber, membantu memastikan hak dan kepentingan mereka dilindungi, terutamanya apabila berlaku ketidakadilan atau penyalahgunaan. Selain itu, memperjuangkan dasar, undang-undang dan peraturan yang berkesan memberi Persatuan Pengguna Cyber Malaysia peluang untuk menyumbang kepada pembangunan undang-undang dan peraturan yang lebih adil dan melindungi pengguna cyber dengan lebih berkesan. Antara objektif penubuhan MCCA adalah dengan memberi advokasi keselamatan dunia cyber kepada pengguna-pengguna cyber di Malaysia, mendidik masyarakat tentang kebaikan dan keburukan teknologi cyber yang sentiasa pesat membangun. Yang ketiga, membentuk sukarelawan alam maya bagi membantu masyarakat secara umum berkaitan jenayah cyber yang semakin meningkat. Keempat, mewujudkan platform kepada generasi muda mendapatkan maklumat bagaimana menjadi pengguna cyber yang bijak dan berhemah tinggi. Yang kelima, menjadi pemangkin kepada pihak kerajaan khususnya dalam kepenggunaan cyber seiring ke arah negara lebih maju. Dan yang keenam, membantu membela nasib mangsa jenayah cyber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kamarina binti Ismail. Antara usaha yang telah dilakukan oleh MCCA dalam membatras jenayah cyber penipuan adalah dengan bekerjasama dengan pihak berwajib. Malaysia Cyber Consumer Association MCCA bekerjasama dengan pihak berwajib iaitu PDRM untuk membatras jenayah cyber penipuan melalui kesedaran yang komprehensif. Selain itu, antara motif utama kempen ini diadakan adalah untuk membantu golongan yang lebih terdedah kepada penipuan dalam talian seperti golongan belia, warga emas atau pengguna internet yang kurang berpengalaman dan berkemahiran dalam penggunaan teknologi. Sehubungan dengan itu juga, kempen ini bertujuan untuk mengenal pasti penipuan dalam talian.
langkah-langkah untuk melindungi maklumat peribadi dalam talian serta amalan keselamatan digital yang selamat. Oleh itu, antara hasil yang diperoleh dengan adanya kempen kesedaran, masyarakat akan lebih berwaspada dan peka terhadap maklumat palsu serta berita-berita yang tidak sahih yang terdapat dalam talian. Seterusnya, kempen kesedaran dapat meningkatkan keyakinan diri masyarakat untuk menilai dan menyemak maklumat yang diterima sebelum memberi respon atau maklum balas kepada orang yang tidak kenal. Dengan melihat maklum balas daripada perkhidmatan yang ingin kita gunakan. Contohnya, industri jual beli secara atas talian telah membuka banyak peluang kepada usahawan-usahawan dan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masing-masing oleh orang lain. Namun begitu, peluang ini disalahguna oleh pelaku penipuan internet dengan menjual serta menyediakan perkhidmatan yang tidak seperti apa yang dipamerkan. Justru itu, kita sebagai pengguna yang bijak hendaklah menyemak maklum balas yang diberikan oleh pengguna dan pembeli daripada syarikat, kedai atau individu tersebut, sama ada ia betul atau tidak. Jika maklum balas adalah baik, maka kita akan lebih yakin dan percaya untuk membeli. Tetapi, jika tiada maklum balas, kita akan timbul rasa ragu-ragu. Begitu juga apabila kita sudah membeli barang atau menggunakan perkhidmatan secara atas talian. Kita digalakkan untuk meninggalkan maklum balas supaya kita dapat menjadi panduan kepada pengguna-pengguna yang lain. Hasilnya kelak, pelaku penipuan internet tidak lagi dapat menyembunyikan halah dan tindakan licik mereka. Jika maklum balas adalah baik, maka kita akan lebih yakin dan percaya untuk membeli. Tetapi, jika tiada maklum balas, kita akan timbul rasa ragu-ragu. Begitu juga apabila kita sudah membeli barang atau menggunakan perkhidmatan secara atas talian. Kita digalakkan untuk meninggalkan maklum balas supaya kita dapat menjadi panduan kepada pengguna-pengguna yang lain. Hasilnya kelak, pelaku penipuan internet tidak lagi dapat menyembunyikan halah dan tindakan licik mereka. Assalamualaikum. Saya akan menyatakan cadangan pelajar yang seterusnya. Kerajaan atau pihak bertanggungjawab hendaklah menguatkuasakan undang-undang baharu yang lebih praktikal. Undang-undang ini harus dikenakan kepada penjenayah yang melakukan jenayah cyber. Undang-undang ini juga perlu dikuatkuasakan dengan lebih proaktif supaya mereka yang terlibat takut untuk melakukan jenayah cyber seperti skamer. Seterusnya, cadangan yang seterusnya adalah pihak ICT negara perlu menubuhkan satu unit khas yang berpengetahuan tinggi dalam dunia cyber. Pihak ini semestinya celik ICT dan mahir dalam bidang teknologi untuk menangani penularan jenayah cyber dan mencegah anasir-anasir ini daripada melakukan
jenayah cyber dan menjadi sampah masyarakat dalam negara. Okey, kesimpulan mengenai jenayah penipuan cyber adalah bahawa jenayah ini adalah ancaman serius dalam era digital. Organisasi dan individu perlu meningkatkan kesedaran dan perlindungan terhadap penipuan cyber melalui pembangunan dasar keselamatan maklumat, kempen kesedaran kepada orang ramai dan kemaskini perisian yang digunakan. Jenis jenayah cyber termasuk penipuan, kerosakan atau pengubahsuaian kepada program atau data komputer. Kecurian maklumat, akses yang tidak dibenarkan kepada sistem dan lain-lain. Ancaman cyber ini memerlukan langkah proaktif untuk mengelakkan kerugian yang lebih besar. Sekian, terima kasih.